يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم. Surah Hud ayat yang ke-50. Surah Hud ayat yang ke-50. Jadi insya-Allah taala kita akan sama-sama mentadabbur kisah baru dalam surah Hud, yang sebenarnya kisah inilah kisah yang berkaitan dengan nama surah. Sebelum ni kisah Nabi Nuh alaihissalam, betul? Sebelum ni kisah Nabi Nuh. Okay. Sedangkan nama surah ini namanya surah Hud. Faham tak? Maknanya nama surah ini diambil sempena kisah yang kita nak cerita ni, iaitu kisah Nabi Allah Hud alaihissalam dengan kaumnya yang nama kaum itu adalah kaum Ad. Kaumnya namanya Ad. Okay. Kaum itu namanya Ad. Okay. Kalau dah penuh boleh masuk dekat Telegram ya. Saya ada bagi link dekat dalam grup. Kalau penuh boleh masuk dalam Telegram. Boleh maklumkan. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan sama-sama mengambil pelajaran baru daripada kisah Nabi yang baru, iaitu kisah Nabi Allah Hud alaihi salam yang berada pada kaumnya, yang kaum itu bernama Nabi Allah dan Nacu. Masukkan nama kan. Baik. Yang mana dimasukkan pula dah. Okay. Yang mana pada kisah yang baru tentang Nabi yang baru, iaitu kaum Ad yang diutuskan kepadanya Nabi Allah Hud alaihi salam. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya masuk ayat yang ke-50, kita tengok bersama ayatnya, wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad ni siapa? Maka para sejarawan menyebutkan bahawa kaum Ad ini adalah satu kaum yang tinggal di bumi Yaman. Okey, lebih spesifik lagi tempat itu berada di daerah Hadramaut. Di Hadramaut. Lebih spesifik lagi dalam Hadramaut ada satu daerah namanya Ahqaf. Kalau siapa perasan, dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Ahqaf. Betul tak? Ahqaf, ya. Suratul Ahqaf, kan? Suratul Ahqaf. Maka Ahqaf ini adalah satu tempat yang ada di bumi Yaman. Yang mana tempat ini adalah tempat duduknya kaum-kaum yang sangat kuat. Kaum itulah yang dipanggil sebagai kaum Ad. Okey, clear kaum Ad. Kaum Ad yang menempati ataupun menduduki daerah ataupun tempat namanya Ahqaf ini, mereka duduk, okey, mereka tinggal di sana dan mereka diberikan Allah Ta'ala dengan banyak nikmat, kemudahan dan kekayaan. Okey, dikatakan mereka ini membina rumah-rumah yang sangat besar, memiliki kekayaan yang amat luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, dia tak sama dengan kita. Dia memiliki tubuh yang sangat sasa, besar, kuat. Maknanya tubuh dia tubuh kuat. Kalau banding kita ni mungkin kita lembik lah, kecil lah kita. Tetapi mereka sangat kuat. Tubuh yang sangat sehat. Dan mereka mampu membina rumah-rumah yang sangat hebat. Itulah kaum Ad. Boleh faham? Tempatnya di Ahqaf. Ahqaf ni saya dah sampai, alhamdulillah. Siapa yang dah sampai Hadramaut sila angkat tangan. Okay. Kalau belum, insya-Allah buka nanti sempadan, semua boleh susun trip ke sana. Dia menyimpan banyak sejarah. Cuma tempatnya taklah secantik ICT Mall, ICT Shah Alam, tak.
Okay, tempatnya penuh dengan padang pasir, gunung dan bukit. InsyaAllah. Ya Faizul, Alhamdulillah. Faizul follow ya dalamnya, Alhamdulillah. Faizul ni anak muda yang boleh dibuat menantu insyaAllah. Dia pun sedang mencari pasangan. Graduate daripada UPSI. Okay, bakal seorang guru Ustaz insyaAllah. promote orang pula dah. Sebab saya dapat 2.5% daripada maharnya. Baik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Okay, budak baik ni. Faizul ni budak baik. Masya Allah. Bagus sekali. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi saya nak sebut? Kan dah hilang. Baik. Di Hadramaut, khususnya di Ahqaf, okay, sehingga ke hari ini tinggalan tempat itu wujud sebagai satu penempatan kaum Ad. Kaum Ad ini dikatakan kaum yang selepas berlakunya banjir besar Nabi Nuh kan semua mati kan. Lepas tu mulalah balik membiak manusia. Manusia mula membiak balik semula, beranak pinak, ramai, bentuk masyarakat baru. Di antara kaum yang paling awal setelah kemusnahan kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala adalah kaum Ad. Faham tak maksudnya? Faham tak? Kan kaum Nuh dah habis. Dah hancur. Kaum Nabi Nuh AS dah habis, dah hancur dah. Okey, maka habis kaum tadi, maka binalah penempatan-penempatan baru di sana dan di sini sehinggalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah peristiwa tersebut yang besar tersebut dicatatkan adalah kaum Ad. Maka kaum Ad telah menyembah berhala. Tapi dalam keadaan hidup seperti itu, mereka diberikan Allah kekayaan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Okey, maka diutuskanlah seorang Nabi dan Rasul yang nama Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Allah Hud alaihi salam. Bismillah. Tak dapat kopi daripada Ipoh, dapat susu strawberry daripada Johor. Baru sampai. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini susu ni masa zaman sekolah. Zaman sekolah tu yang RM1 tu kalau perasan. Siapa duduk sekolah agama kat Johor dia tahulah. Sekolah ni budak-budak sekolah semua tahu masa kecil dulu. Kira rare ha. Baik, cerita dia adalah apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi Hud alaihissalam diutuskan kepada kaum Ad. Ketika mana perutusan itu berlaku, maka perbincangan ini dirakamkan Allah dalam ayat yang ke-50. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad telah pun dihantar akhahum. Tengok. Akhahum ni maknanya apa? Saudara mereka. Akhahum maknanya saudara mereka. Baik. Kenapa dikatakan saudara mereka? Saudara siapa? Mereka tu apa? Kaum Ad lah. Kalangan kaum Ad. Maknanya apa? Betul. Maknanya apa? Nabi Hud alaihissalam adalah satu daripada nasab masyarakatnya sendiri. Faham tak? Kaum Ad. Okay. Dia datang daripada kaum masyarakatnya sendiri. Wa ila adin akhahum, saudara mereka Ad, Hud. Nabi Hud satu daripada kaum mereka sendiri. Baik. Apakah perkataan Nabi Allah Hud yang dibawa di dalam perbincangan mereka bersama dengan saudara ataupun kumpulan mereka iaitu Ad? Lalu kata Nabi Allah Hud alaihissalam kepada mereka, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Allah Hud alaihissalam kepada kaumnya, ya qaumi ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Apa tuan-tuan faham daripada ayat ini? Mesej para Nabi alaihi wassalatu wassalam sepanjang zaman adalah mengajak manusia untuk sembah Allah. Ingat wahai para pendakwah semua, kita berdakwah mengajak manusia bukan ajak kepada diri kita. Bukan ajak kepada diri saya. Bukan ajak jadi follower saya. Bukan ajak jadi kumpulan kita. Bukan join grup kita. Bukan join kelab kita. Tetapi mesej dakwah yang besar itu adalah mengajak manusia untuk sembah Allah. Adapun kelab, rumah ngaji, kumpulan, jemaah, itu semua platform sahaja. Faham tak? Kalaulah tujuan itu sampai tanpa dia suka kumpulan kita, tak apa. Kerana yang kita nak bawa adalah manusia itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu rakaman dakwah Nabi Allah Hud alaihissalam dirakamkan oleh Quran pada part yang paling penting. Kaum Hud, Nabi Allah Hud alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Hud alaihissalam, wahai kaumku, kalian ini tidak ada sembahan yang sebenar selain daripada Allah. Ini namanya tauhid. Maknanya apa? Mengajak manusia tidak membesarkan dan memuliakan selain daripada Allah. Ini sangat penting. Nanti kita akan bincangkan tentang ketauhidan ini. In antum illa muftarun. Tidaklah kalian melainkan orang-orang yang mereka-reka saja. Mereka maknanya apa? Mereka lah orang yang telah mereka-reka dengan mengambil selain Allah sebagai sembahan. Itulah rekaan. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah tamadun bagaimana berhala ini wujud, maka dikisahkan bahawa berhala ini wujud kerana bukan sebab syirik mula-mula. Sebabnya ada nabi-nabi, ada orang yang ikut nabi, ada pembantu nabi zaman-zaman dulu. Okey, jadi masyarakat ni sayang kat nabi tersebut, sayang dekat golongan-golongan yang mulia tersebut. Jadi mereka bila mati nabi tersebut atau bila mati ulama-ulama mereka zaman dulu ni, lama sangat dah zaman dulu. Jadi mereka pun kata kita nak kenang-kenang baliklah kita punya nabi tu. Okey, kita nak kenang baliklah kita punya ulama-ulama kita yang baik, yang soleh ini. Lalu mereka pun nak ingat kenangan itu, mereka reka satu replika daripada tanah liat. Okey, ataupun replika daripada batu. Mereka buat. Tujuannya apa? Satu je. Nak kenang Nabi. Nak kenang ulama. Nak kenang pendakwah. Itu je. Tetapi apabila bersilih ganti masyarakat tersebut, faham tak? Yang mula-mula tujuannya betul. Nak kenang saja. Sampai kepada anak pinak mereka. Syaitan masuk ke dalam keyakinan mereka. Syaitan membesar-besarkan patung tersebut. Lalu sehingga syaitan mengatakan, kalau kamu nak apa-apa nasib baik, minta dekat patung ni. Sebab dia ni dulu wali besar. Dulu dia ni nabi. Okey, bermula daripada itulah. Bermulanya detik orang mula memuliakan selain Allah. Sedangkan benda itu adalah ciptaan. Sebab tu Quran kata, in antum illa muftarun. Kalian ini tidak melainkan mereka-reka. Maknanya apa? Penyembahan berhala tidak pernah dibawa oleh para nabi ataupun wahyu. Tetapi penyembahan berhala adalah rekaan baru di dalam akidah kepercayaan mereka. Jadi boleh faham, itu dia punya asas dan teras yang perlu kita sama-sama fahami dan cermati dengan baik. Okey. In antum illa muftarun. Maka sebab itu tuan-tuan, subhanallah, tak ada siapa pun di kalangan umat Islam sampai ke hari ini yang boleh melukis atau mereka bentuk, okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi boleh dilukis dan Nabi boleh direka bentukkan. Pasti akan wujud golongan-golongan yang ekstrim. Okey, ekstrim, lalu menjadikan patung Nabi itu sebagai pemujaan. Boleh jadi. Kan? Subhanallah, Maha suci Allah. Allah Ta'ala jadikan kita ni dapat gambarkan Nabi dengan hadis-hadis yang menceritakan sifat Nabi. Muka Nabi, mata Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana, bahu Nabi macam mana. Tapi tak ada seorang pun dapat melakarkannya dengan lakaran yang tepat. Ataupun dapat membentuknya dengan bentuk yang tepat. Dan itu merupakan hikmah besar. Cuba tuan-tuan tengok dalam gereja-gereja yang besar. Ada satu patung yang kepala jatuh gitu. Disalib. Mereka katakan itulah Jesus. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi mereka boleh dibentuk. Nabi mereka boleh dilakar, tetapi Nabi kita SAW tidak boleh dibentuk dan tidak boleh dilakar setakat pada waktu hari ini. Baik, itu satu yang perlu kita fahami, cermati dan amati dengan baik. Satu. Kemudian, bismillah. Baik. Kemudian, tengok. Allah sebut apa? Kemudian apa kata Nabi Allah Hud alaihissalam? Nabi Allah pun nak selamatkan akidah kepercayaan berhala yang telah rosak bagi mereka ini. Lalu Nabi Hud alaihissalam telah membawa satu dakwah dengan mengatakan seolah-olah macam ni. Wahai kaumku, aku ajak kamu menyembah Allah. Ajak kamu untuk mentauhidkan Allah. Ajak kamu mengesakan Allah, Tuhan yang menciptakan kamu. Aku tak ada kepentingan peribadi. Aku tak ada kepentingan peribadi. Okay, aku nak apa, tak ada apa nak apa. Dia kata apa? Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Aku buat kerja ini semua, ajak kamu mentauhidkan Allah. Allah telah lantik aku. Aku tak ada kepentingan nakkan upah dan balasan daripada kerja itu. Okey? Nakkan upah tak? Nakkan balasan tak? Tak ada, aku tak nak itu. Okey?
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan dan ketakwaan para Nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka melakukan kerja-kerja ini tanpa sebarang kepentingan peribadi yang mereka nak. Dan inilah tuan-tuan benda yang selalu saya ingatkan dan selalu saya berikan kepada kita semua khususnya yang berada dalam jalan dakwah, bahawa untuk kita selalu mengikhlaskan diri kita, jangan mengharapkan daripada apa yang kita buat itu balasan daripada manusia. Okey? Balasan daripada manusia ataupun upah daripada mereka yang kita minta secara khusus. Okey? Satu, la as'alukum maknanya aku tak minta ke atas kalian daripada kerja ini ajran. Ajran maknanya upah. Lalu katanya apa? In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Tetapi yang aku harapkan pahala dan ganjaran itu adalah daripada siapa yang telah menciptakan aku. Puan Zalehah, mohon tolong mutekan suara. Puan Zalehah, mohon tolong mutekan mikrofon. Terima kasih. Baik. Quran kata apa dia? Quran kata sesungguhnya tidaklah aku mengharapkan. Okey, melainkan yang aku harapkan adalah orang pahala daripada atau balasan daripada yang ciptakan tu. Tuan-tuan perasan tak? Dalam ayat ni ada banyak ayat Quran yang hampir sama tapi lain sikit. Okey, contohnya apa? Contohnya cuba tengok dekat ayat yang ke-29. Surah yang sama, ayat 29. In ajriya illa 'ala Allah. Itu garam tu. Sekejap. Garam. Mana garam. dia ustaz tu? Mandi. Ustaz dia. Hilang Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dia. Okey. Ada? Ada. Ingat balik Johor tadi hilang kejap. Biasalah hujan-hujan ni takut tertidur tiba-tiba. Baik, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Aku bertujuh. Okay, sambung. Tengok ayat yang 29 Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata apa? Ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Cuba tengok perbezaan tu. Dekat ayat surah Hud Allah Ta'ala sebut illal ladzi fatarani. Illa 'alal ladzi fatarani. Tapi dalam ayat 29 illa 'ala Allah. Faham tak? Nampak tak beza dia? Nampak tak? Ya, nampak. Okey. Maknanya apa? Pada saat ketika itu para nabi sedang selesaikan solve problem yang berbeza pada kaumnya. Okey. Perbezaan pada kaum Nabi Allah Hud alaihi salam adalah pada rububiyah mereka. Pada meyakini penciptaan mereka. Lalu Nabi itu mengatakan yang berikan aku pahala itu yang ciptakan aku. Tetapi Nabi Nuh AS ketika dia cakap kepada kaumnya, dia kata yang bagi pahala kepada aku adalah Allah. Tuhan. Aku dan Tuhan kamu. Yang kamu tahu kenal Tuhan itu. Faham tak kan? Jadi satu fatarani, satu Allah. Tapi hakikatnya dua-dua merujuk kepada makna yang sama. Afala taqilun. Wahai kaum Ad, adakah kamu tak boleh fikir dengan baik? Mikir dengan baik. Okey, kalaulah aku buat kerja ini dengan kepentingan peribadi, tentu kamu nampak aku nak apa daripada kerja dakwah aku ini. Tapi aku tak ada kepentingan. Aku hanya nak ajak kamu selamat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan aku tak minta apa pun daripada kamu. Minta kuih pun tidak, sekupang pun tak ada. Yang aku nak adalah kamu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dipanggil sebagai ketulusan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Afala taqilun. Adakah kamu tak fikirkan logiknya kerja yang aku bawa ini? Baik tuan, selesai habis. Seruan dia yang ketiga. Seruan pertama apa dia? U'budullah. Seruan yang kedua, aku tak minta balasan. Seruan ketiga, ya qaumistaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Baik, apa makna istighfar? Rasanya dah ulang 3 kali dah dalam kuliah kita. Ya. Istighfar.
Amal istighfar. Mohon pengampunan kepada Allah. Tutup Ustaz, Baik. tutup. Ghafar. Masya Allah, ingat rupanya ya. Ya. Baik. Allahu Akbar. Baik, asal perkataan istighfar itu adalah ghafara, maknanya tutup, minta tutup. Secara umumnya betul, minta tutup. Tapi soalannya, pernah tak kita terfikir, Ustaz, orang ni dia buat dosa sembah berhala. Adakah cukup Nabi tu minta istighfar je? Faham tak? Faham tak maksudnya? Faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Kaum Faham. kaum Hud, dia sembah berhala. Okey? Tapi takkanlah Nabi ni dengan kaum yang sedang sembah berhala, Nabi ni cukup minta mereka istighfar. Tak Faham cukup. tak isunya? Ya, Okay. tak cukup dengan istighfar saja. Tak, tapi kenapa Quran menggunakan ayat istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Tuhan kamu. Kenapa tak ayat Quran sebut tinggalkanlah berhala-berhala itu? Maka jawapannya adalah istighfar dalam konteks ayat ini memberikan makna al-iqla'u minadz-dzam, iaitu wahai kaumku, tinggalkanlah dosa-dosa yang telah kamu buat. Istighfar tu maknanya apa? Minta kamu tinggalkan kesyirikan yang kamu telah buat. Sebab istighfar takkan berguna kalau tidak, apa dia? Kalau tidak meninggalkan dosa. Orang tu dia buat maksiat, dia astagfirullah. Mata dia tengok lagi. Telinga dia dengar lagi, astagfirullah. Tak boleh. Dia mesti ingat. Jadi istighfar dalam makna ayat ini apa dia? Iaitu memohonan kamu kepada Allah akan keampunan. Artinya kamu minta kepada Allah dan kamu meninggalkan segala kesyirikan yang telah kamu lakukan itu. Istaghfiru rabbakum. Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan bahawa makna istighfar dan taubat berbeza. Istighfar adalah kamu tinggalkan dosa itu. Okey? Dan kamu lafazkan ia astagfirullah. Okey? Manakala taubat adalah kamu menyesali dan berazam tidak akan buat lagi. Siapa yang berazam tak nak buat dosa lagi, dia dah dulu pernah buat, dia kata ya Allah, aku kalau dah diampunkan ya Allah, aku tak nak buat dosa itu lagi. Dia azam, maka dia telah kembali kepada Allah dan dia azam takkan balik semula. Sebab itu namanya tubu. Tubu ni dalam bahasa Arab artinya taba, maknanya kembali. Maknanya dia kembali kepada Allah dan dia azam takkan kembali kepada dosa dan kesalahan yang dia buat tadi. Maka orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat apabila yang pertama, dia meninggalkan kejahatan itu. Yang kedua, dia berazam takkan buat lagi. Yang ketiga, dia menyesal dengan perlakuan yang dilakukan itu. Kalau ada tiga ini, maka orang itu telah dikira sebagai orang yang bertaubat. Sekali lagi, taubat tidak akan dikira melainkan ada tiga perkara. Pertama, tinggalkan benda itu. Yang kedua, menyesal sebab buat. Yang ketiga, berazam tidak akan melakukannya lagi. Barulah dinamakan taubat. Baik, sekarang ni kita akan masuk bab seterusnya, iaitu fadilat istighfar dan taubat. Fadilat istighfar dan taubat. Fadilat ini besar. Siapa yang melazimi akan istighfar, melazimi akan taubat, mereka akan mendapat ganjaran dan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Muka ni kalau kita kawan-kawan tekan Okey dah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tengok. Sekarang kita masuk bab baru, iaitu bab fadilat taubat dan istighfar. Sebagaimana yang telah dinaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Tengok Allah Ta'ala sebut apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Itu perintahnya. Lalu apakah impak ataupun apakah imbalan baliknya di atas perlakuan itu tadi? Ada yang rakam tak? Kalau boleh ada yang rakam, seorang rakam ya. Rakam tak? Ada Ustaz. Rakam. Okey. Aku nanti ada yang minta rakaman, kita boleh simpan. Baik. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah. Tengok. Fadilat istighfar dan juga taubat. Apa dia?
Yang ni kita boleh aplikasikan dalam hidup kita walaupun kita tak hidup zaman Nabi Allah Hud. Kerana Quran, tuan-tuan kena ingat, Quran ini dia ada konsep. Konsep dia apa? Konsep Quran ini adalah Quran datangkan contoh pada zaman dahulu adalah panduan untuk yang hidup sekarang. Dan Quran punya panduan adalah relevan pada setiap masa dan tempat. Dengan bahasa yang lain, setiap tempat dan masa yang tidak mengaplikasikan Al-Quran, zaman kehidupan itu tidak relevan dengan hidupnya. Faham tuan-tuan? Quran ada di satu tempat dan itu tidak diaplikasikan dalam kehidupannya, maka dia akan hidup dalam keadaan hidup yang tidak relevan dengan kehidupannya yang sebenar. Maka inilah peranan Quran, walaupun kisah Nabi Allah Hud, tapi Allah rakamkan untuk kita semua. Dalam kaedah ulama tafsir, ada satu kaedah. Kaedahnya begini disebut. Al-ibratu bi umubil lafzi, la bi khususis sabab. Ini nanti belajar, siapa yang rajin, belajar dalam ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kalau dah buka kita punya, majlis-majlis dah boleh buka secara bersemuka. Pusat pengajian Baitul Hikmah, saya akan stopkan semua pengajian yang biasa. Kita akan fokuskan kepada pengajian Al-Quran dan tadabbur. Maknanya semua yang berkait Quran seperti ulumul Quran, sebab nuzul, ayat mutasyabihat, tadabbur, kaedah tadabbur akan menjadi topik yang akan dijalankan di pusat pengajian insya-Allah taala. Maknanya kita akan terus jadikan tadabbur center saja akan datang insya-Allah. Jadi ada satu ilmu dalam Quran ni namanya ulumul Quran. Ulama menyebutkan satu kaedah yang mudah untuk faham Quran, di antaranya apa dia? Iaitu setiap ayat Quran maknanya tidak hanya terhad kepada sebab ayat tu diceritakan. Tetapi pelajarannya adalah umum untuk semua yang membacanya. Walaupun Allah ceritakan kisah kaum Lut, tapi bukan untuk kaum Nabi Lut sahaja, tetapi untuk kita yang ada isu yang sama seperti LGBT. Walaupun Allah cerita tentang kaum Nabi Syuaib, tentang menipu timbangan, tetapi pelajaran itu bukan untuk kaum Nabi Syuaib. Pelajaran itu adalah untuk panduan kita secara umum. Kerana orang-orang yang menipu dalam perniagaan dan timbangan perlu ambil pelajaran tersebut. Itulah kaedah yang dinamakan sebagai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran Quran adalah umum pelajarannya, bukan sebab yang khusus penceritaan tersebut. Boleh? Kalau tidak, kalau Quran kita letak pada zaman dulu, maka Quran seolah-olah tidak relevan untuk diambil pelajaran pada zaman hari ini. Itu tak betul. Okey? Sebaliknya adalah sebaliknya. Iaitu Quran tidak akan baik satu zaman melainkan kalau Quran itu menjadi aplikasi dalam sebuah kehidupan. Baik, selesai. Dua. Apakah faedah tersebut yang didapati? Quran kata apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursili as-sama. Yursil maknanya akan menghantarkan. Okey? As-sama. Sama maknanya apa? Sama. Langit. Biasa kita belajar maknanya langit. Tetapi kata Al-Imam Ibn Ashur atau Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahawa sama ini maknanya hujan, bukan langit. Sama maknanya hujan. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, katanya para sahabat adalah Nabi itu berkhutbah istras sama, selepas hujan. Jadi sama dalam bahasa Arab juga memberikan erti hujan, bukan langit. Langit tu objek tu kan, benda tu. Ini hujan yang turun itu dinamakan sebagai sama juga. Okey, boleh dinamakan sebagai sama. Yursilis sama, maka akan diutuskan kepada kalian itu as-sama, iaitu hujan. Midrara. Midrara maknanya apa? Yang lebat. Yang hujan yang macam sekarang ni lah, kalau tengok, Masya Allah, satu ipoh dalam keadaan hujan. Kalau kat Meru putih dah. Bukit tak nampak dah. Buntung Okay. tak hujan Ustaz. Buntung tak hujan pasal banyak sangat kuil kat sana. Baik, tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala sebut apa? Di antara fadilat orang yang beristighfar, Allah turunkan hujan yang lebat. Apa makna hujan yang lebat? Hujan yang lebat dalam konteks kaum Hud, kaum Ad, apa dia?
mereka adalah kaum yang kaya dengan hasil bumi tanaman, binatang ternakan. Lalu Quran kata seolah-olah begini, wahai kaum Hud, wahai kaum Ad, seandainya kalian beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah akan turunkan kepada kalian hujan lebat yang akan memberi manfaat kepada tumbuhan-tumbuhan kalian dan binatang-binatang yang kalian ternak. Maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya siapa yang banyak bertaubat dan beristighfar, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka kurniaan daripada langit, daripada rezeki yang mencurah-curah. Dengan bahasa yang lain apa dia? Dengan bahasa yang lain, orang yang banyak beristighfar, rezekinya diluaskan oleh Allah Ta'ala. Bahasanya macam tu. Okay? Hujan rahmat lah ya Ustaz. Hujan rahmat. Hujan tu dekat mana rahmat dia? Hujan Dekat dekat mana mana rahmat dia? Hujan tu rahmat dia sebab dia turunkan air, suburkan tanaman, bagi... Dah. Dah. Bukan. Itu kesan hujan. Hujan ni kat mana rahmat dia? Kat mana dia rahmatnya? Kak Weda jawab. Air. Sejukkan cuaca. Dah. Tengok, okey. Minta Ustaz jawab fahami. je. Dia tunjukkan kebesaran Allah. Hujan turunlah Turunkan hujan. Silap. Expose salah. Jawab Itu je bagi jawapan. Ustaz. Okey, bagi Ustaz jawab. Jawapan ni saya dapat daripada Pak Sumit. Pak Sumit Kedah. Okey, Pak Sumit. Dia kata apa? Hujan ni rahmatnya dekat mana? Rahmatnya dekat dia turun menitik kecil-kecil. Kalau dia menitik besar-besar, dah tak jadi rahmat lah. Masa renyah-renyah je Ustaz. Dah, bukan. Maknanya air tu turun dalam titik kan. Cuba bayangkan dekat awan dia berat, 1 tan, berat, jatuh semua sekaligus. Ya, Terempak ya. dekat rumah Cik Bedah yang banyak kulit tu. Apa jadi Merosakkan. rumah dia? Habis. Apa jadi kereta wasguni jauh dia? Habis. Apa jadi kereta Flotan X70? Habis. Apa jadi pokok durian? Jatuh. Kerana dia kecil-kecil turun, dekat bawah baru dia berkumpul balik, menjadi rahmat kepada manusia. Okey. Betul tak? Faham tak? Betul. Tak payah fikir jauh-jauh. Kita naik kereta nak pergi corporate, hujan Betul, turun. Ustaz. Bayangkan hujan tu turun 1 titik 1 kilo. Bila Satu hujan titik, turun 1 tu kilo. baru kita berdoa. Hujan rahmat namanya. Okey? Kena 1 titik 1 kilo. Kena kat kereta kita pecah cermin. Sudah tak menjadi rahmat. Maka rahmatnya hujan ketika Allah Ta'ala turunkan ia secara bertitik-titik. Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Dalam surah An-Naba. Wal mu'sirati qadha fal mughiyati qadha. Okey, surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa bayna fawqakum sab'an shidada وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات. Tengok. Quran sebut apa dalam surah An-Naba? وجعلنا من المعصرات. Allahu akbar. Ini di antara keunikan lafaz Al-Quran. Allah Taala kata apa? Dan kami jadikan waja'alna minal mu'sirati ma'an. Mu'sirat ni dalam bahasa Arab adalah perkataan jus yang diperah. Allah. Ini lazatnya bahasa Arab. Jus yang diperah. Sebab itu kalau jus dalam bahasa Arab namanya asir. Dalam surah An-Naba Allah gunakan perkataan wal mu'sirati ma'an sajjaja. Seolah-olah apa? Awan ni yang menampung air diturunkan macam yang diperah. Kalau kain kita perah kan, dia keluar sikit-sikit. Lagi kuat perah, lagi keluar. Kuat lagi perah, keluar lagi. Itulah umpamanya awan. Dia seperti sesuatu yang diperah, lalu turunnya bertitik-titik. Subhanallah. Orang yang mampu memahami bahasa Al-Quran, dia akan dapati bagaimana halusnya dan lembutnya keindahan bahasa Al-Quran dalam Allah mentakbirkan sesuatu yang sedang berlaku di atas muka bumi ini. Baik, itu satu perbincangan yang perlu kita sama-sama cermati dengan baik. Boleh teruskan? Siapa yang nak minum air dulu. Air saya dah habis lah. Masak. La ilaha illallah. Dah. Jadi fadilatnya apa dia? Orang yang banyak bertaubat dan beristighfar, hujan akan turun menjadikan
muka buminya itu barakah. Satu. Yang kedua, okey, perkataan midrara ni, midrara daripada perkataan durun. Okey, durun. Okey, durun atau durar dipanggil sebagai apa namanya, kita panggil lantunan ataupun kita panggil deruan air yang banyak. Maknanya air sangat banyak, sangat subur, menjadikan tumbuhan, binatang semuanya dapat hidup dengan baik. Dan tuan-tuan, air ini adalah asas kepada kehidupan manusia. Bukan manusia je, segala-galanya hidup dengan air. Sebab tu orang yang minum air banyak, kulit dia hidup, sel-sel kulit dia segar, kan? Betul, minum air banyak. Kita tengok orang Cina kalau pergi sekolah bawa air botol besar habis, pergi mana bawa air. Kerana air menghidupkan sel-sel. Kan, sel-sel itu dihidupkan. Allah sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami jadikan pada setiap sesuatu itu dengan air hidup. Sebab tu air itu sangat penting. Bismillah. Minum. Selesai. Satu. Baik, Allah Ta'ala sebut apa dia? Tengok ni, fadilat kedua orang yang banyak beristighfar dan banyak bertaubat. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Maknanya apa? Dan dengan taubat dan istighfar yang kamu sering lakukan itu, maka Allah akan tambahkan kekuatan kamu di atas kekuatan yang sedia ada. Apa maknanya tuan-tuan? Apa makna dia? Orang yang banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tubuh badannya akan sihat, kuat. Okey, tak perlu minum ESP pun tak apa. Contoh kan. Tak perlu itu dan ini pun tak apa. Bukan makna tak boleh ambil lah, terserah. Cuma nak katanya apa? Di antara fadilat istighfar dan taubat itu, Allah bagi kamu kekuatan dan kebaikan fizikal, kebaikan material, tubuh kamu yang sihat dan kuat dengan sebab taubat dan istighfar. Ini sebenarnya ayat yang menjadikan kaum Nabi Allah sepatutnya fikir. Kaum Hud sepatutnya memikirkan bagaimanakah mereka nak kekalkan nikmat yang Allah bagi kepada mereka dengan cara mereka beristighfar. Segala tubuh mereka yang kuat itu Allah akan tambahkan kekuatannya dengan istighfar dan taubat yang dilakukan oleh mereka. Okey? Okey boleh. Jadi apa kita boleh belajar daripada ayat ini? Daripada ayat ini kita boleh belajar bahawa orang yang banyak beristighfar dan bertaubat bukan hanya mendapat keampunan Allah dengan istighfar, tetapi dia mendapat segala kebaikan duniawi daripada rezeki yang luas, tubuh badan yang baik dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak masuk istighfar dalam konteks yang tak ada dalam ayat ini. Di sana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, baginda menyebut tentang fadilat ataupun kita kata kelebihan istighfar. Kata Nabi SAW, tengok, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, astagfirullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah, ini emotional punya ubat. Nabi kata apa? Siapa yang melazimi istighfar, Allah akan jadikan baginya pada setiap kesedihan hatinya akan jalan keluar. Kerunsingan jiwanya ada jalan keluar. Jadi mungkin di kalangan kita dalam musim-musim PKP ni macam-macam ada masalah. Ada yang masalah ekonomi, ada yang meniaga tak boleh, ada yang tak jumpa cucu 2 tahun dah tak jumpa cucu, ada yang tak jumpa anak setahun dah, ada yang dah tertekan sebab dah lama tak boleh pergi corporate, ada yang dah tertekan tak lama pergi berkebun, macam-macam. Okey, ada macam-macam tekanan yang menjadikan kita rasa sedih, pilu, sukar. Lalu istighfar akan menjadikan kesusahan dan kesedihan itu sebagai jalan keluar. Itu Nabi sebut dalam hadis. Kemudian katanya apa? Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan bagi orang yang beristighfar, setiap kesempitan yang dialaminya Allah akan bukakan jalan keluar. Ada yang nak pergi semuet, rasanya sempat, dia tak nak study. Okay.
Ada yang nak ambil SPM, susah. Ada yang nak mulakan perniagaan, rasa sempit. Ada yang nak mulakan itu, dia rasa susah. Ada yang berkahwin, ada masalah dalam rumah tangga. Ada yang ada anak, anak nak bersalin, nampak susah nak lepas. Ada yang ini dan ini. Macam-macam. Okey, macam-macam manusia mengalami kesempitan. Nabi sebut dan Nabi ajarkan. Okey, Nabi sebut dan Nabi ajarkan. Di antara fadilat istighfar, setiap yang sempit akan diluaskan akan dibukakan Allah jalan keluarnya. Okey, kemudian Nabi sebut apa dalam hadis? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka orang yang banyak beristighfar, Allah Taala akan apa dia? Akan rezekikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Taala akan bagi kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah fadilat dan kelebihan istighfar. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak ajak kepada tuan-tuan semua dan diri saya sendiri untuk kita melazimi akan istighfar. Cukuplah dengan lafaz astaghfirullah dan hati kita betul-betul minta kepada Allah, ya Allah, andai ada dosa dan kesalahanku, ya Allah, ampun dan maafkan aku, ya Allah. Andai ada ketelanjuran, ya Allah, tolong ampunkan. Hati kita merintih begitu dan lidah kita menyebutkan astaghfirullah, astagfirullah. Insya-Allah selain mendapat kejayaan akhirat dengan pahala yang dengan dosa yang terampun, kita mendapat fadilat dunia, rezeki diluaskan Allah, kesusahan Allah bagi jalan keluar dan lain-lain lagi. Okey? Baik. Allah. Baik. Selesai untuk itu. Okay. Fadilat istighfar yang lain tu ada dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut. Saya rasa sekadar itu cukup untuk kita bicarakan kelebihan istighfar. Kalau nak ceritakan istighfar, banyak sangat fadilat istighfar yang Nabi SAW sebut dalam hadis untuk kita sama-sama cermati dan fahami dengan baik. Baik, wala tatawallau mujrimin. Wahai kaum Ad, kalian nanti apabila telah beristighfar, Allah bagi kalian segala kenikmatan dan kebaikan dunia, bukan hanya akhirat, dunia. Okey, dunia. Maka janganlah kalian kembali balik semula menjadi orang-orang yang berdosa dengan kalian kembali kepada menyembah berhala. Ya, anak cakap, yang saya betul. Baik. Lalu apa jawapan balas daripada kaum Ad? Kaum Ad, tuan-tuan tengok, dia membalas perkataan Nabi Allah Hud alaihi salam dengan perkataan, katanya, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Lepas solat taubat, istighfar 100 kali. Istighfar ini paling kurang kita jangan kurang daripada yang Nabi buat. Nabi buat paling kurang 100 kali. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kata baginda Nabi, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Riwayat lain sebut 70 kali. Maknanya kita kalau boleh jangan kurang daripada apa yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu lazimilah bersama dengan kita akan tasbih untuk kita cukupkan bilangan zikir kita sekurang-kurangnya 100 kali. Lebih, alhamdulillah. Jangan kurang daripada itu sebaik-baiknya. Baik. Lalu apa jawapan balas kaum Ad? Dia kata, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan satu kaum. Surah Hud ayat 53. Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata bahawa engkau adalah wakil daripada Tuhan. Maknanya, okey, kaum Ad dia kata, betul ke kamu Nabi dan Rasul? Datangkan satu bukti yang kuat untuk kami percaya benda itu. Okey. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Sesungguhnya kami tidak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang telah kami sembah ini dengan sebab perkataanmu sahaja. Faham tuan-tuan maknanya apa? Nabi Hud ajak mereka kembali kepada Allah. Kata kaum Hud, dia kata sebab perkataan kamu nak tinggalkan Tuhan kami tak? Sekali-kali tidak. Wahai Hud, melainkan kamu datangkan bukti kebenaran kamu sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan sesungguhnya kami kepada engkau wa ma nahnu bimu'minin adalah tidak percaya. Biasa kita terjemah mukminin maknanya apa? Mukminin. Mukminin kita terjemah apa? Biasanya mukmin. Orang beriman. Orang beriman.
Tetapi dalam konteks ayat ini, mukmin itu artinya adalah percaya. Okey, percaya. Maknanya apa? Kami tidaklah bersama engkau wahai Hud sebagai orang yang percaya segala dakwa-dakwi yang kau bawa wahai Hud. Maknanya kaum dia tak nak percaya kepada dia. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, lalu nanti akan datang satu kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Ad. Sehingga hari ini siapa yang pergi ke Yaman, pergi ke Hadramaut, pergi ke Ahqaf, tuan-tuan akan dapati segala kehebatan tamadun mereka hancur lebur. Okey, hancur habis. Tak nampak dah kesan. Dia punya binaan lebih besar daripada binaan kita. Rumah siapa paling besar sekali dekat sini? Tuan-tuan tengok. Binaan dia lebih besar daripada itu. Tiang rumahnya sangat besar. Tetapi semuanya dihancurkan Allah Ta'ala sebagai pelajaran kepada kaum yang datang selepasnya agar tidak kalian ini mengingkari dan memaksiati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya kembalilah kepada istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti jangan orang tanya, Ustaz, kalau hujan turun ni sebab banyak istighfar, maknanya banjir yang berlaku tu pasal orang Shah Alam ni banyak istighfar ke? Tak, bukan begitu. Okey, bukan begitu juga. Dia hujan turun ini dengan dua faktor. Okey, faktor memang Allah Ta'ala turunkan ataupun faktor yang Allah Ta'ala turunkan kebaikan tempat itu dengan sebab kaum ataupun masyarakat di dalamnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan mukminin dari sudut terminologi bahasanya, ianya memberikan makna iaitu percaya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala berfirman pada mengisahkan saudara Yusuf. Yusuf kata, saudara-saudara Yusuf kata kepada ayahnya Nabi Yaqub, dia kata, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Wahai ayah, engkau takkan bimu'minin lana, engkau takkan percaya kepada kami walaupun kami orang yang benar. Sedangkan dia semua jahat. Dia buat tipu daya kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi inilah perkataan mukminin dalam Al-Quran. Baik. Ada soalan nak tanya? Ustaz, nak tanya, surah Hud dengan surah Al-A'raf, Al-A'raf ni pun banyak kisah-kisah Nabi juga kan? Nabi Hud, Nabi ni semua dikisahkan dalam Al-A'raf tu. Tapi dalam Hud ni pun semua, Nabi Saleh semua pun ada dalam Hud ni. Kenapa ya? Kenapa? Baik, terima kasih. Sebab dia ulang benda yang sama kan? Betul. Terima kasih. Kenapa dalam Quran ada pengulangan kisah sahabat Nabi? Tak cukup ke satu tempat dia kisah. Tak cukup ke satu tempat tu kisah Nabi dah selesai habis dah. Tengok, subhanallah. Inilah uniknya Al-Quran. Inilah, budak ni kacau. Jangan kacau. Okey. Ni cantik sikit kot. Nampaklah apa harmoni sikit. Baik. Allahumma salli. Baik. Okey. Okey. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu bukan kitab betul ya. Kitab uluk-uluk. Dah. Apa tadi yang saya nak sebut? Apa tadi saya sebut? Baik. Di antara keunikan Al-Quran, Allah Ta'ala ulang kisah para Nabi dalam Al-Quran. Tapi kalau perasan betul-betul perasan, setiap cara pengkisahan itu tak sama. Kena tengok betul-betul. Setiap bentuk cara Allah Ta'ala ceritakan kisah itu tak sama. Dekat Al-A'raf, kisah Nabi Hud juga. Tapi caranya tak sama. Bentuk elaborate ayatnya pun tak sama. Satu. Yang kedua, pemfokusan pada ayat kisah itu tak sama. Contoh dalam ayat ni, fokusnya pada syirik mereka. Tetapi contoh dalam Araf, Allah banyak cerita tentang kemusnahan mereka. Contohnya begitu. Faham tak maksudnya? Okay? Jadi fokus tak sama. Yang ketiga, kenapa Quran selalu ulang benda yang sama? Bukan, maknanya kisah yang hampir sama. Jawapannya adalah kerana tabiat diri manusia yang sering lupa pada pengulangan agar mereka mengambil pelajaran. Yang kedua, sifat kita yang senang bosan dengan satu bentuk cerita. Dia perlu kepada dua gaya bahasa penceritaan walaupun perkara yang sama. Perasan tak? Kalau dalam surah Nabi Nuh, ada surah Nuh kan? Yang lepas pun kita kisah Nabi Nuh juga. Surah Nuh kisah Nuh. Surah Hud kisah Nuh juga. Tapi cuma baca dua-dua. Balik semula. Baca sama-sama. Didapati bentuk penceritaan tak sama. Ini menjadikan orang Arab yang memiliki jiwa bahasa Arab, bila dia baca Quran, dia kata sampai surah nak balik, tak apalah baca je lah. Sila baca, dia rasai kelazatan bahasa yang lain daripada yang dibaca tadi.
Nampak? Inilah di antara kehebatan Al-Quran Al-Karim pada Allah Ta'ala menggunakan takbir lafaz yang berbeza. Okey, takbir lafaz yang berbeza walaupun kisahnya adalah sama. Menarik perhatian mereka untuk renung kisah ini. Yang kedua saya sebut tadi apa? Di sana ada poin khusus yang Allah Ta'ala nak cenderungkan kisah ini pada part ini. Tempat yang lain pada part yang lain. Ia Walaupun hanya akan dia punya apa ni dasar ceritanya sama. Kalau kita kisahkan Nabi Hud, kita kena mesti ingat apa nama Nabi Hud pula. Nabi Nuh kisah bahtera dia. Kalau Nabi Hud kisah kaum dia yang ingkar lah, sombong. Macam itulah. Poin cerita sama tapi cik tengok subhanallah. Dalam surah Nuh, kisah Nuh dalam surah Nuh tak ada cerita bahtera. Perasan tak? Kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh tak ada cerita bahtera. Tapi kisah Nabi Nuh dalam surah Hud cerita bahtera. Nampak tak? Okey, itu satu. Ya, terima kasih juga atas soalan ni. Satu benda saya nak bagi satu kaedah. Siapa yang minat nak mendalami kisah Nabi, okey, cara nak faham semua kisah Nabi ni senang je. Kumpulkan semua ayat-ayat yang terpisah-pisah tadi. Dekat Ali Imran, keluarkan. Dekat ni, keluarkan. Dekat Hud, keluarkan. Kan? Oh, Ustaz tak keluar. Hilang. Tak yang keluar. Ustaz Halo, keluar, halo. tak keluar. Halo. Okey, Ada dah? ada dah. Dengar. Dengar dah. Tutup mic. Okey, ada panggilan telefon masuk tadi. La ilaha illallah. Saya sebut apa tadi? Tengok, kaedah kita nak faham semua kisah dalam Quran, macam mana cara dia? Kumpulkan semua ayat yang sama. Contoh Hud, mana ada ayat tentang Hud? Keluarkan. Baca sekali lalu. Faham tak? Baca semua ayat tadi dengan satu frasa. Ya. Dah, lagi sekali. Dengan satu jalan. Baca. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum. Hello. Panggilan telefon masuk lagi, orang lain pula. Maklumlah. Hujan tu. Kita kena pasang PA nampaknya. Tak, Ustaz punya telefon orang call. Tak, bukan hujan. Hello. Ah. Hello. Assalamualaikum. Ustaz pakailah Dengar, iPad, Ustaz. jangan pakai handphone. Tak, saya pakai iPad tapi saya pakai hotspot handphone. Maknanya ada orang tak okey, dekat handphone, putus sekali dekat iPad. Cerita Okey. dia, saya nak sebut tadi. Cerita dia, orang telefon. Bukan hujan, orang telefon. Saya kena ada PA yang tolong jawabkan. Nanti boleh hantar resume ya, siapa nak jadi PA. Saya jadi PA. Boleh. Amboi, ramai nak jadi PA. Tak nak. Amboi, Ustaz. Baik. ramai Tengok. jadi PA tu. Saya ulang baik semula yang last tadi saya sebut apa dia? Okey. Iaitu cara nak faham kisah Nabi dalam Quran. Apa cara dia? Iaitu kumpulkan semua ayat tentang Nabi tersebut dalam satu tempat. Kemudian baca sekali lalu. Maka kita akan dapat fahami dengan baik kisah tersebut secara terperinci. Itu kaedah untuk mendalami kisah-kisah dalam Al-Quran. Okey. Wallahu alam. Ada soalan lain tentang istighfar kalau ada? Okey. Okey, Terima kasih waktu Ustaz. paling baik Jelas. beristighfar. Waktu paling baik beristighfar adalah paling afdal dan paling memberikan kesan kepada jiwa adalah waktu sahur. Okey, waktu sahur paling baik beristighfar. Okey, paling baik bertasbih adalah pada waktu awal pagi dan juga akhir siang. Berdasarkan firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum ia terbenam. Oi, Okey. bulan Okey. terbang ada satu hari, Ustaz. Ha? Satu hari lah. Apa dia? Sebelum terbit dan sebelum terbenam adanya satu hari itulah. Satu hari itulah. Subuh Tak, dan maksudnya petang lah. Sebelum maghrib. Waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib dan selepas subuh. Selepas subuh dan sebelum maghrib. Ya, subuh. Tu tasbih. Istighfar. Tasbih, istighfar paling afdal adalah waktu sahur. Waktu sahur. Ya. Dia pun boleh, tak ada had waktunya yang terserah. Zikir-zikir ini dinamakan sebagai zikir mutlak. Zikir yang Nabi tak tentukan bila kena baca. Namanya mutlak. Wallahu a'lam. Dekat Telegram ada siapa nak tanya kat Telegram? Silakan.
Dah tak ada. Kalau dah tak ada, akhir sekali, istighfar yang paling afdal dan paling baik untuk dibaca adalah penghulu segala istighfar. Okey, saya yakin depan saya majoritinya dah hafaz. Kalau boleh jangan ditinggalkan baca sekali pagi, sekali petang. Fadilat ni saya dah pernah sebut dalam kuliah yang lalu. Orang yang baca penghulu segala istighfar, okey, pada waktu pagi, kalau siang itu ditakdirkan dia mati, dia masuk ke dalam syurga. Kalau dia baca pada waktu malam ataupun petang, sekali baca, malam itu ditakdirkan mati, maka dia matinya itu akan masuk dia ke dalam syurga. Bacaannya kita baca sama-sama, sama-sama baca. Baca sama-sama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih semua. Kau kuat. Malu pula. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Jazakallah khair. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Pandai. Terima kasih Ustaz. Kasih Pandai dia. Sama. Assalamualaikum semua dan terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. wabarakatuh. Okey. Puan nak ada apa Ustaz? Kak Norma dah balik ke? Belum lagi. Belum lagi tunggu nak teteh Puan nak ada apa Ustaz? Rasanya lama di sini, Gatun. Anak ke berapa? Nombor berapa? Anak yang kedua, anak dua orang aja. Anak yang kedua, maaf ramai sangat anak tak ingat. Anak yang kedua Hai, dari yang bini yang kedua pertama. yang mana pula? Baru satu ibu ya Pidah. Sampai udah tersilap cakap. Terima kasih Ustaz. Terima kasih InsyaAllah Gatun. target 10 orang. Okey, Target sama. 10 orang. Masya Allah, apa ya? Bukan. Masya Allah kata anak. Masya Allah, pandainya dia. Tak. 2 tahun 1, 2 tahun 1 insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih sama semua. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih semua sama. Okey.